pada waktu itu, dan mereka laksanakan penghapusan GST, dan kesannya ternampak hanya menguntungkan kepada golongan yang kaya dan tidak menguntungkan kepada golongan sederhana dan miskin. Secara langsung menyebabkan kerajaan hilang pendapatan. Dalam tempoh penghapusan GST itu, mereka bagi take holiday lebih kurang 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan tu mereka buat tabung harapan. Jadi katanya nak bayar hutang, tapi kita pun tak tahu ke mana duit tu. Yang kedua, take holiday ni menyebabkan kerajaan hilang pendapatan berbelas-belas bilion. Jadi nak top up dari mana? Wallahualam. Kita tengok Petronas dulu duit banyak, sekarang ni duit dah macam tak ada. Sebab apa? Nak top up kelompongan daripada kehilangan cukai pendapatan dalam tempoh 3 bulan. Penghapusan GST juga menyebabkan kerajaan hilang puluhan bilion setahun. Jadi SST yang dilaksanakan mereka ni tidak menguntungkan negara sebenarnya. Dia hanya menguntungkan orang yang kuat tipu. Kuat tipu ni maknanya orang yang suka nak belit tang cukai. Jadi yang ruginya negara. Bila negara rugi, rakyatlah yang terkesan dengan perbuatan mereka tu. Mereka tidak bertanggungjawab. Seterusnya, bila kita kehilangan pendapatan yang banyak, menyebabkan bila berlaku krisis, contohnya pandemik COVID-19, rakyat tak dapat bekerja atas polisi kerajaan yang agak mentingkan politik berbanding ekonomi dan rakyatnya. Jadi mereka kena bagi bantuan. Jadi mereka pun create satu bantuan yang hampir sama macam bantuan rakyat Malaysia, iaitu cash money, tetapi berbeza sumber. Kalau yang dulu sumbernya daripada menutup ketirisan percukaian. Keuntungan percukaian tu dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai-bagai bentuk. Yang paling popular adalah bantuan rakyat satu Malaysia. Itu paling popular lah, pencetus kepada apa yang berlaku hari ini. Jadi dia orang nak challenge juga, nak beat. Jadi mereka ambil sumber dengan cara tambah hutang negara. Ibarat dimakan kifarah. Dulu mereka kata hutang bertrilion. Sebenarnya tidak. Hutang baru 686 bilion saja. 48.7% daripada KDNK negara. Saya suka sebut benda ni. Itu fakta angka. Jadi mereka pun tambah hutang sampai 1.043 trilion. Zaman Muhyiddin. Zaman Maiz Sabri 1.045, baru naik 2 angka. Bermakna zaman hari ini penjimatan tu jelas. Maksudnya kerajaan yang ada hari ini dia tak boros macam kerajaan Muhyiddin. Makna yang saya katakan kifarah sebab apa? Mudah saja. Sebab mereka fitnah kepada rakyat bahawa hutang zaman Barisan Nasional bertrilion. Jadi pejabat awam kena bantu, dia kata. Selepas tu mereka buat penjimatan dengan menamatkan kontrak puluhan ribu kaki tangan awam. Seterusnya mereka minta rakyat jangan bergantung dengan kerajaan. Seterusnya mereka kencing kita. Teruskan perkongsian suara, jelas mereka kencing kita. Itu faktanya. Azizan Jaafar apa-apa? Mereka kencing kita. Mereka kata nak bagi penghapusan tol, tetapi Hari Raya pun mereka tak bagi penghapusan tol. Hari Raya pun tak free. Dia pun cuma kurangkan ratusan bayaran saja. Itu pun bukan semua orang dapat. Yang first list cuti dapat, dan second list tak dapat. Pergi free, pergi kena bayar separuh, balik kena bayar penuh. Ni cara mereka. Lagi apa lagi? Harga minyak RM1.50, umpama mimpi dalam mimpi. Membohong. Nampak sangat formula tu populis. Tidak seimbang dengan kemampuan kewangan negara. Tidak seimbang dengan kemampuan sektor korporat, dan tidak boleh dilaksanakan. Seterusnya mereka meneruskan formula yang digunakan pakai Barisan Nasional dalam penggiraan minyak. Macam-macam. Apa? Pendidikan percuma. Walaupun pengurusi PTPTN tu adalah sebelum ni adalah penulis manifesto 100 hari, tapi beliau tidak boleh berbuat apa-apa. Tidak ada langsung pendidikan percuma. Semua orang kena pinjam PTPTN, kena bayar PTPTN. Yang mampu tak apalah, kalau keluarga kaya tak perlu pinjam. Tapi yang rata-rata dari kita ni, keluarga kita biasa-biasa saja. Dan kita kena pinjam PTPTN untuk kita menyambung pelajaran.
Siap, pasal kita orang muda mana ada kerja. Betul. Kalau orang yang bekerja, dia sambung belajar tu lain. Sebab dia ada pendapatan. Dia tak perlu pinjam PT-PTN. Macam saya. Saya sambung belajar ni, suatu alam pekerjaan. First, saya sambung belajar dulu ketika dalam Tentera Laut di Raja Malaysia. Saya ada allowance saya. Jadi, dan yuran pengajian saya ditanggung oleh Tentera Laut di Raja Malaysia. Lepas tu, bila sedia orang awam, saya dah bekerja. Saya sambung lagi pelajaran kat UTM, pun tak perlu pinjaman, saya bayar sendirilah. Walaupun tak habis lagi, yang penting belajar dah habis. Bayar tak habis, tak apa, sikit lagi je. Tak ada isu. Tak apalah untuk kita. Tapi ramai golongan muda ni, dia menyambung pelajaran ketika dia belum bekerja lagi. Jadi automatik mereka kena pinjam PT-PTN. Dan mereka kena bayar PT-PTN. Betul? Benda tu dijadikan satu isu politik, kan? Mereka jadikan isu politik untuk apa? Jadikan isu politik untuk menarik sokongan anak muda ni kepada mereka. Maknanya mereka kencing orang muda. Dan patutkah mereka kencing kepada orang muda? Tak patut. Sebab tu kita tengok di Melaka, di Johor, orang muda tak bagi undi pun kepada PH, PN dan juga JTA. Sebab apa? Orang muda pun marah kepada mereka. Makna mereka menjadikan orang muda sebagai mainan politik mereka. Serta lancung, jelasnya mereka kencing kepada orang muda. Betul tak mereka kencing kepada orang muda? Tak betul. Sebab apa? Mana mereka tidak menghormati kepada orang muda. Mereka lihat orang muda ni macam mainan saja. Orang tipu orang muda. Dan mereka juga tipu kepada golongan OKU. Dia kata nak menaikkan allowance OKU. Mereka kencing kepada golongan tersebut. Mana mereka tak hormat kepada golongan OKU. Seterusnya, mereka menipu lagi kepada golongan suri rumah. Orang janji suri rumah ni patutnya dapat KWSP percuma. Jadi manifesto diorang ni, mereka nak menjaga masa depan suri rumah semasa ni dengan memberi caruman percuma daripada kerajaan. Rupanya mereka kencing. Timbalan Menteri pada waktu tu, Wan Azizah kencing kepada kaum ibu. Mana mereka tak hormat kepada kaum ibu. Banyak lagi sandiwara penipuan yang mereka buat. Dan antara punca kebangkitan semula Barisan Nasional ni, kerana PH tu gagal terlampau teruk. Sangat teruk. Hancur orang kata. Kalau kata PH tu lebih baik daripada Barisan Nasional, secara impossible lah PH akan jatuh dan tempoh 22 bulan. Sebenarnya mereka menjatuhkan PH sebab dia orang tahu dah. PH tak ada masa depan. Jadi sebelum PH ditolak bulat-bulat di peti undi, mereka cari jalan untuk menyelamatkan masa depan diri mereka dan juga masa depan politik mereka, termasuk yang kata-kata ni.